بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan sekalian alam, Zat yang telah menciptakan manusia daripada tiada kepada ada, menciptakan sekalian makhluk sama ada yang ada di daratan maupun lautan. Bukan sahaja menciptakan, bahkan mentadbir segala urusan makhluk. Kita alhamdulillah rabbil alamin. Rabb ni bukan sahaja maksud dia Tuhan, bahkan Tuhan yang mentadbir setiap urusan makhluk-makhluknya. Manusia, jin, malaikat, haiwan-haiwan, tumbuhan-tumbuhan, setiap satu dia cipta dan dia tadbir urusan makhluk. Dia lah yang bagi kehidupan kepada makhluk dia, pada manusia, yang mana al-hayah, ini kehidupan dalam bahasa apa? Al-hayah, al-hayah hayatain. Kehidupan tu ada dua kehidupan. Kehidupan tu ada dua. Al-hayah hayatain. Al-hayah qabla al-maut wal-hayah ba'da al-maut. Kehidupan sebelum mati, itu sekarang ni lah kita ada dalam dunia ni. Kehidupan sebelum mati. Dan yang keduanya kehidupan selepas mati. Itulah kehidupan yang hakiki, yang mana kita akan duduk di sana, kan? Darul akhirah, di negeri akhirat, abadan abada, abadul abad, sampai bila-bila. Sama ada dua je, sama ada kita masuk dalam syurga ataupun kita kena azab dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini baru satu dunia ni, satu kehidupan. Kita akan lepas pada kehidupan ni kita akan masuk kehidupan selepas mati. Banyak lagi dia punya transit ni. Masuk alam kubur. Dalam kubur berapa lama pun kita tak tahu. Kalau kita beramal dengan amalan yang soleh, amalan yang baik di atas muka bumi ni, insya-Allah kubur tu jadi macam syurga kita. Bahkan kalau kita bergelumang dengan dosa, lalai dengan kehidupan dunia ni sehingga meninggalkan perintah Allah Ta'ala, buat apa yang Allah larang, maka dalam kubur tu seperti neraka, kena seksa. Selepas kehidupan kubur tu, maka kita akan dibangkitkan pula, dibangkitkan di mahsyar. Kan ada dalam kitab Ar-Ramazi pun, dalam jilid 16 tu ada cerita perihal macam mana huru-hara kiamat di padang mahsyar. Masing-masing sibuk dengan diri masing-masing, kan. Kerisauan yang amat dahsyat, memikirkan apa yang akan jadi pada diri, sehingga kan masa tu kita tak peduli dah anak-anak kita, isteri kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, mak ayah kita tak peduli dah. Sebab apa? Sebab terlalu haibah, terlalu takut gerunnya dengan kedahsyatan hari kiamat. Dan kemudiannya kita akan dibawa menghadap Allah SWT. Masa tu Allah akan tanya, dan takkan berganjak kita akan duduk depan Allah Ta'ala, takkan pergi mana-mana. Sehinggalah dia tanya berkenaan 5 perkara. Pertama, umur kita, mana kita habiskan umur kita ni.
Dan aku bagi kau nikmat umur. Mana yang kau habiskan? Itu dalam Al-Quran kita biasa baca surah Wal Asr. Demi masa usia kita ni. Innal insana fi khus. Sesungguhnya manusia ni di dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Melainkan mereka-mereka yang beriman. Syarat pertama mereka yang beriman. Kena ada iman. Maka orang kafir adalah orang yang rugi. Orang beriman adalah orang yang untung. Tapi masih belum cukup syarat. Wa amilus solih, yang keduanya beramal soleh. Dengan iman dia gunakan untuk beramal. Dia tak sia-siakan iman yang Allah bagi pada dia. Nikmat yang paling besar nikmat iman. Sebab nikmat iman ialah nikmat yang kekal sampai akhirat. Benda watawasaw bil haq, mereka yang berpesan-pesan dengan benda yang hak, iaitu kebenaran, berpesan-pesan dengan agama. Apa yang dia dengar disampaikan. Kemudian sahabat-sahabat dia buat benda yang apa ni tidak patuh syariah, kan ditegur. Keluarga-keluarga dia nasihat. Dan dia nasihat tu dengan apa? Watawasaw bisabr, dengan sabar, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita masih lagi dalam pengajian kitab Bahrul Madhi yang merupakan syarah kepada ringkasan sahih, ini kitab Sahih At-Tirmizi, kitab hadis Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Kita masuk dalam bab yang ke-6. Babu ma jaa fi ta'dilil 'asr. Sebelum ni kita cerita pasal segerakan solat subuh ataupun takhirkan, diwakkan solat subuh. Ada hadis-hadis berkenaan dengan segerakan solat zuhur, mentakhirkan, melewatkan sembahyang zuhur. Ni kita masih lagi dalam pembahasan waktu-waktu solat. Jadi yang bab ke-6 ni bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis menyegerakan akan sembahyang asar. Hadis yang menjadi dalil Nabi minta kita supaya kita segerakan sembahyang asar. Jadi qala al-musannif rahimahullah taala, telah berkata musannif, penulis rahimahullah taala, dia kata, ketahuilah kiranya saudaraku, adalah asar itu, yakni sembahyang asar itu, tiada datang hadis menanti-nantikan sejuk hari kerana menunaikan sembahyangnya, kerana dari awal waktunya sudah ingin sedap. Maka tiadalah ia seperti zuhur boleh ditakhirkan kerana panas. Jadi sebelum ni kita baca hadis berkaitan dengan solat zuhur. Zuhur ni dia ada istilah apa? Ibrad. Ibrad ni dalam bahasa Arab bermaksud menunggu sejuk. Ada setengah kawasan dalam Malaysia ni kalau panas tak adalah panas sangat. Ada sebahagian negara kalau panas memang panas betul kan, panas yang amat. Jadi dalam syariat kita kan, Nabi kalau waktu zuhur tu terlalu panas, maka kan Nabi minta apa? Nabi suruh kita takhirkan, kita lewatkan sembahyang zuhur, tunggu sejuk cuaca barulah kita solat. Ada dalam syariat kita macam tu. Bila mana panas kita tunggu sejuk. Tapi untuk sembahyang asar ni tak ada istilah tunggu sejuk, sebab waktu asar tu pun dah sejuk, dah tak, matahari pun tak terik, cuaca tak begitu panas. Jadi tiadalah sembahyang asar tu seperti sembahyang zuhur. Maka ialah telah dituntut syarak menyegerakannya. Sebab itulah, sebab dia tak sama macam sembahyang zuhur lah, cuaca pun sejuk, maka tiada tuntutan syarak untuk lewatkan, bahkan dituntut untuk segerakan. Kerana Nabi SAW berterusan atas yang demikian itu. Nabi dia mudawamah, dia
berterusan kan, sembahyang asar dalam keadaan segera, maksudnya masuk waktunya terus solat asar. Ini adalah dalil bagi jumhur ulama, mazhab apa? Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, kecuali mazhab Hanafi. Kalau kita perasan mazhab Hanafi, dia solat subuh dengan solat asar, dia lewatkan sedikit, bukan lewatkan sedikit. Macam contoh sembahyang subuh, kita masuk waktu, kita solat rakaatain sebelum 2 rakaat sunat sebelum subuh, kita solat, kemudian kita solat subuh. Mereka ni tunggu sehingga isfar. Kita pernah ada baca sebelum ni hadis, kita tunggu cerah sedikit barulah dia sembahyang. Mereka sembahyang subuh. Begitu juga asar. Kita masuk asar lebih kurang sekarang 4.50 lebih, 4.41 masuk. Kemudian kita sembahyang sunat, kita terus solat. Mereka tunggu dalam 5 lebih, dalam 20 minit, setengah jam lepas pada azan baru solat. Mereka pakai dalil yang lain. Ada hadis yang kita akan jumpa lepas bab yang ke-7 ni, kita akan jumpa. Jadi bahawasanya Rasulullah SAW sembahyang di awal waktunya. Jadi kita akan baca hadis dia, demikian bunyinya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asra والشمس في حجراتها لم يظهر الفيء من حجراتها." Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya berkata ia telah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan fardu asar, padahalnya cahaya matahari ada kekal lagi di dalam biliknya. Tiada zahir bayang-bayang teduh pada tempat yang ada bayang panas daripada biliknya. Jadi dalam hadis ni isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beritahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia solat asar dalam keadaan cahaya tu ada lagi dalam bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana matahari terbit daripada timur, maka sampai ke atas, bila betul-betul dekat atas tu panggil istiwa, matahari tegak ke atas kepala. Masa tu memang antara waktu yang diharapkan untuk solat. Melainkan hari Jumaat boleh solat masa tu. Kemudian bila gelincir sikit masuk Zuhur. Bila masuk Zuhur sampailah matahari turun sehingga kan bayang satu objek tu seumpama dia masuklah waktu asar. Jadi pada masa tu Aisyah kata Nabi SAW bila masuk asar tu kan, rumah dia cahaya matahari tu masih ada dalam bilik tu. Nabi solat, masuk asar Nabi terus solat. Kerana adalah pada masa itu biliknya ada mempunyai lapang halaman yang kecil, berdinding rendah sekira-kira tingginya lebih berkurangan daripada luas halaman yang sedikit. Jadi rumah Nabi SAW dan rumah Nabi, kemudian dia ada halaman. Bilik Nabi ada halaman. Dan lepas pada halaman tu dia ada dinding yang rendah, dinding rendah tu. Tapi dinding tu dia pendek sedikit daripada halaman tu. Halaman tu lebih panjang daripada dinding tersebut. Jadi bila mana matahari nak terbenam tu, masuk waktu asar tu, maka bayang-bayang dinding tu dia sama dengan dinding tu. Maksudnya macam mana? Maksudnya bila masuk waktu asar, ni bila mana bayang-bayang objek tu sama dengan objek tersebut. Jadi bayang-bayang dinding tu dia tak masuk ke dalam rumah. Maksudnya cahaya tu masih terang dalam rumah. Bila mana kalau bayang masuk dalam rumah, dia akan jadi gelap. Maksudnya kalau masuk je waktu Nabi terus solat. Kalau Nabi tak akhirkan solat, maksudnya bayang tu dah masuk dalam rumah. Maka apabila bayang-bayang panas itu bersebaran panjang dengan tinggi dinding, masuklah waktu asar.
dan adalah bayang-bayang panas itu sudah jauh dekat ke tepi dinding sebelah matahari hidup. Bayang-bayang tu dia dah dekat dengan dinding tapi tak kena dinding rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiadalah bayang-bayang teduh itu naik di atas dinding sebelah matahari hidup itu lagi. Nak menandakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sembahyang di awal waktu asar benar-benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana masuk waktunya dia terus sembahyang asar. Ini hadis nak cerita berkenaan dengan Nabi sembahyang asar awal. Masalah yang ke-43, menyegerakan sembahyang asar dan hukumnya. Kata Abu Isa ni imam, bila kita baca, kita kata Abu Isa je, Abu Isa ni Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Dan ialah yakni sebagai di dalam hadis pada masalah 42 itulah yang memilih akan dia oleh setengah daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Siapa? Setengah daripada mereka itu adalah Umar, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah dan Anas, dan ketiadaan seorang daripada tabi'in akan menyegerakan sembahyang asar. Ramai sahabat yang memilih pendapat ni, segerakan sembahyang asar, dan kebanyakan tabi'in pun pilih pendapat yang sama, dan benci mereka itu mentakhirkannya. Dan dengan inilah perkataan Abdullah bin Mubarak Asy-Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Kebanyakan ulama memilih pendapat kan solat asar ni kena segerakan. Kemudiannya kata Syafi'i dia dalam kitab Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab maka barang siapa tiada mendapat ia akan satu rakaat. Ini perbahasan berkaitan dengan satu orang yang melewatkan solat sehingga nak habis waktu dah kan. Jadi Imam Syafi'i kata apa? Maka barang siapa tiada mendapat ia akan satu rakaat daripada asar dahulu daripada lenyap matahari, maka sungguhnya luput akan dia oleh solat asar. Jadi solat asar ni macam mana nak jadi solat asar ataupun solat-solat yang lain kan? Macam mana dia jadi tunai? Dia nak jadi tunai bila mana dia dapat buat kurangnya satu rakaat kan di dalam waktu tersebut. Kalau dia tak sempat buat satu rakaat, maka dia tak akan jadi tunai. Dia akan jadi, dia kena qada solat tersebut. Sebab apa? Sebab masa tak cukup. Dikira adaan ni maksudnya dikira tunai bila mana sempat satu rakaat. Dan satu rakaat itu adalah rakaat dengan sujudnya. Jadi Imam Syafi'i kata maka sungguhnya luput oleh sembahyang asar tu kalau dia tak dapat satu rakaat. Kalau dia dapat satu rakaat akan jadi solat tunai. Dan satu rakaat itu adalah rakaat dengan sujudnya. Dan aku sukakan segera asar itu kerana beberapa hadis yang demikian. Jadi yang ni apa ni? Imam Syafi'i memilih pendapat supaya segerakan sembahyang asar. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pun pilih pendapat yang sama. Berdasarkan hadis dalam kitab Muslim, dalam hadis Imam Muslim ada menyatakan jelas bahawa Nabi SAW dia segerakan sembahyang asar. Jadi masalah yang ke-44, waktu asar sembahyang orang munafik. Jadi pada masalah ke-44 ni Musannif rahimahullah ta'ala dia datangkan cerita pasal apa dia solat asar orang munafik ni. Maka dia kata, ya saudaraku, amatlah dicela syarak. Syarak amat mencela akan orang yang melambatkan sembahyang asar, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, demikian bunyinya. Jadi syarak sangat mencela mereka yang melambatkan sembahyang asar. Sebab masa sembahyang asar ni kan ramai yang leka pada masa tersebut. Kalau sekarang ni kan bila masuk orang balik kerja dekat asar lah. Jadi ramai yang melewatkan sembahyang asar dan sebagainya. Jadi perihal melewatkan sembahyang asar ni amat dicela oleh syarak, sehingga kan ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan melewatkan sembahyang asar ni. Jadi Anil Ala ibn Abdul Rahman annahu dakhala ala Anas ibn Malik fi darihi bil Basrah hina insarafa min adh-dhuhri. Jadi diriwayatkan daripada Al-Ala bin Abdul Rahman bahawasanya masuk ia atas Sayyidina Anas bin Malik. Siapa Sayyidina Anas bin Malik ni? Khadam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita berkenaan dengan masa ni Nabi dah wafat. Jadi ada satu orang tabi'in bernama Al-Ala bin Abdul Rahman. Beliau berjumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu di rumahnya di negeri Basrah. Sahabat-sahabat selepas pada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai yang berhijrah ke Basrah, Iraq dan sebagainya untuk apa? Untuk atas maksud dakwah, sampaikan agama. Jadi bila mana Ala bin Abdul Rahman berjumpa Sayyidina Anas bin Malik ni dekat Basrah, pada waktu berpaling ia kemudian pada sembahyang Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur dia datang berjumpa dengan Sayyidina Anas bin Malik. Dan rumahnya dekat dengan masjid. Maka manakala sudah masuk kami ke rumahnya, bertanyalah ia, "Sudahkah kamu sembahyang asar?" Jawab kami adalah kami baru lepas sembahyang Zuhur datang kemari. Jadi bila mana dia Sayyidina Anas tanya dah sembahyang asar ke belum, dia kata dia baru sembahyang lepas sembahyang Zuhur dia datang sini. Faqala qumu fasallul asra, maka katanya bangun kamu sekalian maka sembahyang asar. Qala faqumna fasallaina, katanya maka bangunlah kami maka sembahyanglah kami. Bila mana dia sampai tu dah masuk waktu asar, kemudian Sayyidina Anas bin Malik pun suruh terus sembahyang asar. Maka tatkala sudah berpaling kami daripada sembahyang, bila mana selesai dia sembahyang, berkatalah ia, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu asy-syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Jadi itulah yakni sembahyang asar yang ditakhirkan. Apa Nabi kata berkenaan dengan mereka yang melewatkan sembahyang asar ni? Jadi sembahyang asar yang dilewatkan ataupun yang ditakhirkan ni ialah sembahyang orang munafik. Jadi mereka yang mentakhirkan solat asar ni seolah-olah perihal mereka seperti perihal orang munafik. Duduk memerhatikan matahari akan masuknya. Tunggu matahari nak terbenam baru nak solat asar. Apa masa panjang lagi ni, belum habis waktu lagi, matahari belum tenggelam lagi. Duduk memerhati matahari akan masuknya dan lenyapnya, hingga apabila ada ia antara dua tanduk. Sehingga kan bila mana matahari tu ada di antara dua tanduk syaitan. Ni nanti akan diterangkan apa maksud dia, dua tanduk syaitan. Bangunlah ia sembahyang. Bila mana dah nak terbenam barulah nak sembahyang. Maka dia patutnya 4 patuk tiada menyebut akan Allah Ta'ala padanya melainkan sedikit. Jadi bila mana masa nak habis, maka kan dia pun segera solat, seolah-olah macam solat dalam keadaan mematuk, maksudnya laju dan tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Yalah, bila mana masa dah sedikit, maka dia tunaikan solat apa yang wajib je lah. Sunat baca yang wajib, sunat tak buat. Iftitah tak baca, sekadar benda-benda fardu saja. Jadi masalah mentakhirkan asar dan celanya, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masalah 44 tadi. Tilka salatul munafiq, yakni sembahyang asar yang ditakhirkan, iaitu sembahyang orang munafik. Jadi dalam hadis ni terang-terang mencelakan kita untuk mentakhirkan solat asar. Bila mana tak ada keuzuran, maka tidak dibolehkan takhirkan solat. Maka apa yang Nabi kata? Nabi kata tadi, solat duduk memerhatikan matahari. Maksudnya dia fikir masa masih ada, sempat lagi kan, sehingga kan matahari nak terbenam baru nak solat. Jadi celaan tu menunjukkan bahawasanya kan solat demikian seperti solat orang munafik. Jadi demikian itulah fa'il perbuatan orang munafik. Orang munafik ni apa? Kan kita tahu orang munafik ni apa? Zahir beriman tapi hati kufur. Pada zaman Nabi SAW kan di Mekah tak ada istilah orang munafik kat Mekah. Sebab apa? Kat Mekah orang musyrik dia tentang secara zahir. Tetapi bila mana Nabi dah hijrah ke Madinah, dalam Islam dah kuat, jadi orang-orang yang tak beriman ni mereka tak ada pilihan kan.
setengahnya tak ada pilihan, maka mereka terpaksa untuk berpura-pura beriman, supaya mereka dapat kepentingan lah, dan dilayan seperti orang yang beriman. Jadi disebabkan perihal mereka begitu juga dalam keadaan solat. Mereka nak nampak supaya mereka pun solat, tapi mereka tak solat awal waktu, mereka solat akhir waktu, seolah-olah mereka tidak meninggalkan solat. Demikian itulah faedah kata orang munafik, supaya jangan keluar ia daripada nama mendirikan sembahyang. Dia nak orang nampak dia sembahyang di mata orang-orang, maka ia pun buat-buat menunjukkan dirinya di dalam taat walaupun di akhir waktu sekalipun. Itu perihal orang munafik. Kemudian masuk masalah yang ke-46 berkenaan dengan apa? Tanduk syaitan dan maksudnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadis tersebut, maksudnya hingga apabila ia ada antara dua tanduk syaitan, maksud dia apa? Maksud dia, musannif kata, maka telah bersalah-salahan ulama padanya, kata setengahnya ialah sebetulnya syaitan mempunyai dua tanduk dengan sungguhnya. Yang pendapat yang pertama kan, dia kata, mereka kata syaitan ni memang ada dua tanduk. Syaitan ada dua tanduk. Maka orang yang mentakhirkan asar dengan memerhatikan matahari berbetulan dengan dua tanduknya pada waktu matahari ghurub dan tuluk. Maksudnya orang yang mentakhirkan solat asar tu, seolah-olah mereka tu solat dalam keadaan kan tanduk syaitan tu ada dekat matahari terbenam dan juga matahari terbit. Jadi sebab apa? Maka sebab dikatakan matahari berbetulan dengan dua tanduknya kerana bahawasanya kan kuffar sujud mereka itu bagi matahari ketika ghurub dan tuluk. Jadi orang kafir, kalau kita berasa orang kafir, mereka akan kan sembahyang bila matahari terbit, mereka sembahyang kan, dan matahari terbenam pun mereka sembahyang. Jadi syaitan tu pun kan duduk di situ, duduk dekat matahari tu, seolah-olah membayangkan kan orang-orang kafir tadi sembah dia. Kata apa? Maka syaitan itu pun menyertai akan dia berdiri di hadapan, seolah matahari naik dan turunnya itu membentuk antara dua tanduknya. Dia duduk kat situ seolah-olah macam orang ni sembah dia. Maka ia berdiri demikian supaya adalah orang yang sujud bagi matahari pagi dan petang itu pun rupa sujud kepadanya, dan terpandang-pandang ia bagi dirinya, dan juak-juak semua orang sujud kepadanya, bukan sujud ke matahari. Dia berasa kan manusia-manusia yang kufur ni kan sujud kepada dia, bukan sujud pada matahari. Jadi sebab itulah kan janganlah seseorang itu menantikan sembahyang asar dengan waktu ini. Janganlah kita semua kan orang-orang Islam ni apa, solat asar dalam keadaan lewat, seolah-olah kita macam kan sujud kepada tanduk syaitan. Jadi masalah ke-47, sembahyang patuk ayam dan celaan dia. Jadi dalam hadis tersebut ada sambung berkenaan dengan apa? Kan satu orang berdiri kan, dan dipatuklah ia empat kali patuk. Yakni apa? Yakni sembahyanglah orang yang mentakhirkan asar itu akan 4 rakaat. Dia sembahyang 4 rakaat dengan sehabis-habis segera. Apa maksud patuk tadi? Dia buat dalam keadaan segera, laju, kerana takutkan keluar daripada waktu, sebagaimana ibarat ayam memagut ia 4 kali pagut. Maksudnya ayam, Nabi bandingkan orang yang sembahyang asar 4 rakaat dalam keadaan laju ni, seolah-olah dia seperti ayam yang mematuk 4 kali akan makanannya di atas tanah. Demikianlah orang yang sembahyang bersegera itu. Macam itulah keadaan orang yang sembahyang dengan cepat, tiada menyebut nama Allah melainkan sedikit. Apa maksud dia tiada menyebut nama Allah melainkan sedikit? Yakni tiada ia menyempurnakan iftitah, tak baca doa iftitah, ataupun surah, tak baca surah, baca Al-Fatihah saja, atau mengucap tasbih, sujud pun tak mengucap tasbih, atau takbir, tak ada takbir, atau sempat khusyuk, memang buat laju memang tak khusyuk lah, ataupun sempurna tumakninah. Ni kalau tak ada tumakninah lagi lah, tak sah terus sembahyang. Bahkan bacaan dengan anggit-anggit jua, dan rukuk sujud dengan cicah-cicah anggit. Ni bahasa lama lah, maksudnya
berlebih kurang buat kan, sekadar nak lepas tanggungjawab. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah taala pada hadis ini terang-terang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cela apa? Akan orang yang bersembahyang segera dengan sekira-kira tiada sempurna khusyuk dan tamak-nina dan zikir-zikirnya. Kerana apa? Kerana itulah Nabi kata sembahyang tersebut adalah sembahyang orang munafik. Mana tempat orang munafik? Kan? Fi darkil asfali minan nar. Dan tempat orang munafik itu adalah neraka. Neraka yang paling bawah sekali. Kerana apa? Membalas perbuatan orang munafik tersebut. Jadi kita masuk bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh ni babu ma jaa fi ta'khiri salatil asr. Bab pada menyatakan mentakhirkan sembahyang asar. Jadi dalam hadis ni menceritakan bahawasanya Nabi SAW solat asar lewat. Jadi ini merupakan dalil kepada mazhab Hanafi yang mana mereka mentakhirkan sembahyang asar. Jadi ketahuilah kiranya yang saudaraku telah lalu menerangkan setengah daripada sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi, tabi'in, ulama kan, sebelum ni kita jumpa mereka mensegerakan sembahyang asar dan benci mentakhirkan. Jadi mereka berpegang pada hadis-hadis sahih. Sebab tu hadis yang sebelum ni kan, apa dia punya status hadis hasan lagi sahih. Tetapi dalam hadis ni, dalam bab ketujuh ni, dalam bab mentakhirkan sembahyang asar kan, Imam Tirmizi rahimahullah taala dia tak letak pun hadis ni hasan ke, hadis ni sahih ke. Dia cuma datangkan hadis. Maka bab ni telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan satu hadis yang menunjukkan Nabi ada mentakhirkan. Nabi kalau dia ada buat satu perkara yang khilaf dengan perkara yang dia biasa buat, maka dia nak menunjukkan bahawasanya benda tu harus ataupun boleh buat kerana ada keuzuran. Maka apa hadis dia? Artinya diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya berkata ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersegera bagi sembahyang zuhur lebih daripada kamu sekalian. Jadi Nabi kan dia sembahyang zuhur masuk waktu segera sembahyang zuhur, dan tetapi sekalian kamu lebih bersegera bagi sembahyang asar, menunjukkan bahawasanya kan Nabi mafhum mukhalafah dia apa yang kita boleh faham, maksudnya kefahaman yang sebaliknya. Nabi sembahyang asar lewat. Pada kata, maka sudahlah bersalasan perbuatan kamu dengan Nabi. Maka Ummu Salamah kata, kamu ni segera asar. Jadi perbuatan kamu ni menyalahi perbuatan Nabi. Sebab apa? Nabi melewat-lewatkan sembahyang asar. Jadi dijawab berkenaan hadis ni. Hadis ni dia punya status hadis dia, Imam Tirmizi tak datangkan hasan ataupun sahih. Dan kalau Nabi sembahyang lewat pun atas keuzuran yang ada. Jadi bab ke-8, babu ma jaa fi waqtil maghrib. Kita masuk pada hadis waktu maghrib. Jadi sebelum ni kita ada jumpa berkenaan masalah bercerita tentang sembahyang maghrib dan waktunya. Dan Nabi SAW dia berterusan. Dia sembahyang awal waktu. Apa bunyi hadis dia? An Salamah bin Aqwa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maghrib idza gharabat asy-syamsu wa tawarat bil hijab. Riwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia akan maghrib apabila lenyap matahari dan tersembunyi ia dengan dinding. Yakni lenyap semuanya dengan sebab dinding yang nampak di kaki langit. Bila mana matahari terbenamnya, maka Nabi terus sembahyang maghrib. Jadi kalau ikutkan pendapat jadid atau pendapat baru dalam mazhab Syafi'i, dia ada, kalau dalam fiqh berkenaan dengan pendapat Imam Syafi'i ini dia ada dua. Pertama pendapat qadim, yang kedua pendapat jadid. Pendapat qadim tu bila mana Imam Syafi'i ada di Iraq. Pendapat jadid ni bila mana Imam Syafi'i ada di Mesir. Jadi kalau ikutkan pendapat jadid, pendapat yang baru yang mana Imam Syafi'i berada di Mesir, waktu maghrib ni pendek je. Masuk waktu maghrib sibuk dengan urusan-urusan asbabus solah, dengan sebab-sebab solat, kemudiannya sembahyang sunat, sembahyang maghrib untuk habis waktu. Kalau ikut pendapat yang baru lah. Tapi kan bila mana
singkat sangat waktu mendatangkan masyaqqah, maka apabila ulama Syafi'i kan dia tengok hadis, ada hadis yang menunjukkan bahawasanya ada maghrib tu sehinggalah hilang syafaq merah, maka mereka memilih kan hadis tersebut dan menyatakan hadis tersebut lebih kuat. Maka sebab itulah kan masa maghrib sampailah matahari hilangnya syafaq merah, iaitu mega merah tu. Jadi masalah ke-50 menyegerakan maghrib dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan ialah yang ini sebagaimana mafhum dan kehendak hadis dalam masalah 49, itulah perkataan ahlul ilmi daripada ulama-ulama daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang kemudian ini tabi'in. Mereka memilih apa? Sembahyang maghrib disegerakan dan makruh untuk takhirkan sembahyang maghrib, mengikut pendapat sebahagian ulama. Maksudnya ada bagi sembahyang maghrib itu melainkan waktu yang satu. Jadi kita masuk bab yang ke-9, bab yang menyatakan waktu sembahyang isyak yang akhir. Jadi ketahuilah ya saudaraku, apabila dikatakan isyak yang akhir ialah waktu kemudian daripada habis maghrib. Jadi dalam bahasa Arab perkataan isyak ni ada al-isyak al-ula, ada al-isyak al-akhirah. Kalau isyak al-ula tu, isyak yang pertama tu maksudnya maghrib, dan isyak yang akhir itulah kan isyak yang sebenar. Maksud isyak sekarang ni maghrib isyak. Jadi apabila dikatakan isyak yang akhir ialah waktu kemudian daripada habis maghrib. Adapun maghrib itu dinamakan dia isyak yang pertama. Maka sekarang Tirmizi telah mengeluarkan hadis yang menunjukkan waktu Nabi sembahyang isyak dengan katanya, Ani Nu'man bin Bashir qal ana a'lamun nas biwaqti hadis solah. Jadi diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, katanya, aku telah tahu daripada orang dengan waktu sembahyang isyak ini, kerana segala sahabat Nabi yang tua-tua telah habis wafat dan tinggal ia juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Jadi pada masa ni Nu'man bin Bashir kan dia kata kepada tabi'in, dia kata, aku lebih tahu sembahyang isyak berbanding kamu semua. Sebab apa? Sebab masa tu sahabat-sahabat yang besar-besar semua dah tak ada. Maka dialah yang tinggal, maka dialah yang paling tahu keperihal salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala itu berkatalah di hadapan segala orang akan ketahuannya waktu isyak itu, oleh sebab ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Jadi kata apa? Dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha li subutil qamari litsalitsah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia akan isyak bagi jatuh bulan malam yang ketiga hari bulan. Ini ada perbahasan falak lah. Maksudnya nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sembahyang isyak awal waktu. Dan kita masuk bab yang ke-10 untuk hari ini, bab yang terakhir. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis mentakhirkan sembahyang isyak yang akhir. Dan ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kita sunat takhirkan sembahyang isyak. Tapi kalau ikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kan, sembahyang isyak pun kita kena segerakan sembahyang isyak. Jadi dalam bab yang ke-10 ni, apa musannif kata, ketahuilah kiranya ya saudaraku telah lalu beberapa masalah isyak dan mengetahui waktunya. Kita dah bahas berkenaan dengan waktu isyak. Maka sekarang pula Imam Abu Isa Tirmizi, Imam Tirmizi mengeluarkan hadis yang menuntut mentakhirkan atau melewatkan sembahyang isyak. Apa katanya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laula an ashqa ala ummati la amartuhum an yuakhiru al-isya ila thuluthil lail aw nisfihi. Jadi ada hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau bukan kerana masyaqqah ni apa? Keberatan. Yani kalau tak disebabkan takutkan kesusahan ke atas umat aku, maksudnya tak nak umat apa?
anak umat susah. Kalau tak disebabkan itu, aku akan suruh mereka itu akan sebagai suruh wajib. Maksudnya aku akan perintahkan mereka, aku akan wajibkan mereka mentakhirkan solat isyak sehingga 1/3 malam ataupun 1/2 malam. Kata Abu Isa daripada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Samurah, Jabir bin Abdullah, Abi Barzah, Ibnu Abbas, Abi Sa'id, Zaid bin Khalid dan Ibnu Umar. Jadi masalah mentakhirkan isyak dan hukumnya. Jadi apa kata Imam Tirmizi? Kebanyakan ulama daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan tabi'in, mereka berpendapat bahawasanya takhirkan sembahyang isyak itu lebih afdal. Dan antara ulama yang katanya adalah Imam Ahmad, ini dalam mazhab Hanbali, dan Imam Ishaq. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, terdapat khilaf antara ulama, maksudnya yang mana satu yang afdal, menyegerakan sembahyang isyak ataupun melewatkan sembahyang isyak. Maka kedua-dua ini adalah pendapat yang mazhab yang masyhur, maksudnya pendapat yang masyhur bagi salafus salih, dan dua pendapat bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka orang-orang yang mengatakan afdal takhir sembahyangnya telah mengambil hujah dan dalil akan sumber hadis di dalam masalah 22 tersebut. Jadi mereka yang mengatakan sunat ataupun lebih afdal takhirkan isyak mengambil hadis, inilah hadis apa? Kalaulah tidak kerana masyaqqah, susahan kata sumber aku nasihat, aku akan suruh mereka lewatkan sembahyang isyak sehingga 1/2 atau 1/3 akhir malam. Dan orang-orang yang mengatakan afdal disegerakan telah mengambil hujah dan dalil, ia dengan bahawasanya kelaziman dan kebiasaan bagi Nabi SAW menyegerakannya. Dan mereka yang kata apa, kan macam pendapat muktamad dalam mazhab kita, kan suruh segerakan isyak sebab apa? Sebab ambil alasan hujah Nabi SAW dia berterusan kan sembahyang isyak pada awal waktu. Dan ada juga Nabi mentakhirkan sembahyang pada beberapa waktu yang sedikit, tetapi yang dengan itu bagi menyatakan harus. Jadi ada juga Nabi sembahyang isyak lewat tapi nak menyatakan harus, atau kerana satu kerja ataupun Nabi ada kesibukan atau kerana uzur. Dan ada pada hadis-hadis dalam kitab hadis Imam Muslim isyarat kepada yang demikian itu, wallahu alam. Dan masalah yang ke-54, mentakhirkan isyak sampai ke mana sepada waktunya. Jadi sembahyang isyak ni kita takhirkan, bukannya boleh takhirkan sampai lewat sehingga pukul 3-4 pagi sampai nak masuk subuh. Bahkan dia ada had dia. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahawasanya mentakhirkan isyak yang tersebut pada hadis ialah mentakhirkan sampai tiada keluar daripadanya waktu ikhtiar. Macam sebelum ni kita pernah belajar kan, ada waktu fadilat, ada waktu ikhtiar, waktu harus. Dan yang waktu ikhtiar ni adalah 1/2 malam atau 1/3 malam. Dia ada khilaf kat situ. Bukan dalam pukul kalau 1/3 dalam pukul 10 itu, kalau 1/2 lebih kurang dalam 12 ataupun sebelum pukul 1 macam tu lah lebih kurang. Telah disebutkan di dalam masalah 27. Adapun dalam riwayat Siti Aisyah dalam Sahih Muslim kan, habis semua malam tu, yakni habis banyak malam, bukannya kehendaknya habis lebih banyak daripada malamnya takhir Nabi akan isyak. Maksudnya apa, dalam hadis apa ni Siti Aisyah dalam Sahih Muslim ada sebut Nabi solat ni bila mana kan berlalunya kan kebanyakan malam, tapi bukan maksudnya kat situ malam tinggal sikit, bahkan berlalu sedikit malam. Bukannya tinggal sikit malam, berlalu sedikit, beza dengan tinggal sedikit. Jadi masalah yang terakhir, masalah mentakhirkan isyak adakah afdal. Jadi kata Imam Nawawi tadilah, hadis tadi tu menunjukkan bahawasanya afdal mentakhirkan sembahyang isyak. Tetapi ghalib atau kebiasaan Nabi SAW menyegerakan sembahyangnya. Maka menyegerakan dia oleh Nabi itu kerana apa? Kerana bila mana Nabi buat satu benda tu kan, kalau Nabi berterusan buat takut-takut, benda tu akan jadi wajib. Bila jadi wajib, takut menyusahkan atau memberi kesusahan kepada umat. Maka disebabkan itu Nabi
tidak perintahkan untuk lewatkan sembahyang isyak. Bahkan Nabi sendiri menyegerakan sembahyang isyak dalam keadaan berterusan, maka menunjukkan bahawasanya afdal menyegerakan sembahyang isyak. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, maka inilah sedikit pembahasan berkenaan dengan waktu solat. Dan selepas ni kita akan masuk lagi dalam bab makruh tidur sebelum waktu isyak dan berjaga berbual kemudian daripadanya. Masih lagi dalam pembahasan waktu-waktu solat. Jadi semoga apa yang kita dengar tuan-tuan mulia, pembahasan-pembahasan ni dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.